Hai murid-murid, dalam video ini kita akan lihat topik anu dalam operasi bahagi. Sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang pertama. 20 bahagi 5 sama dengan K. Okey, K ini adalah anu. Okey, soalan macam ini, soalan yang biasa kita tengok. Walaupun ada K, kita kena cari jawapan untuk 20 bahagi dengan 5. Kita kena tahu sifir 5. Berapa kali 5 sama dengan 20? Okey, kalau ada K macam ni jangan keliru. Okey, cuma kita kena cari jawapan saja dekat sini. 20 bahagi 5. Berapa kali 5 dapat 20? Tengok dekat sifir 5. Okey, 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi, K adalah sama dengan 4. Jadi, 4 kali 5 sama dengan 20. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang kedua. K bahagi 7 sama dengan 56. Kita tengok balik contoh satu tadi. Okey, contoh satu tadi, 20 bahagi 5 sama dengan K. Ini adalah operasi bahagi yang biasa. Okey, 20 bahagi 5. Okey, jadi 4 kali 5, 20. Kita boleh darab dengan sifir. Kita baca sifir pun boleh dapat jawapan. Ataupun kita buat bentuk lazim kan. 20 bahagi 5. Okey, 4 kali 5 dapat 20. Okey, ini adalah soalan yang pertama tadi. Soalan yang pertama tadi, kita cari jawapan. Ingat, cari jawapan. Kita selesaikan ayat matematik ini, kita dapat jawapan. Tapi, contoh yang kedua ini, dah ada jawapan, dah ada sifir. Tapi, kita kena tahu nombor yang duduk kat depan. Okey, kalau jumpa soalan macam ini, kita kena ubah soalan ini jadi pecahan dulu. Kita modify sikit soalan ini. Kita ubah sikit soalan ini. Jadi, K bahagi ini kita jadikan per 7 sama dengan 56. Sekarang untuk cari K, untuk cari anu duduk dekat atas. Bila anu duduk dekat atas, nombor ini dengan nombor ini, nombor 7 dengan nombor 56 kena darab. Untuk dapatkan K, kita kena ambil 56 ini kena darab dengan 7. 56 darab 7. Sekarang kita kena selesaikan dalam bentuk lazim darab. 56 darab 7. 6 kali 7, 42. 5 kali 7, 35. 35 tambah 4, 39. Jadi K adalah 392. 392 bahagi dengan 7 dapat 56. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 48 bahagi K sama dengan 4. Contoh 2 tadi, K duduk ke depan, lepas bahagi dengan 7 sama dengan 56. Kita tukar jadi pecahan dulu. Okey, bahagi ini sama dengan per. Per dan bahagi adalah benda yang sama. Jadi kita buat dalam pecahan dulu. Jadi nombor bawah darab dengan nombor atas, kita dapat nilai K. Tapi sekarang, sama macam tadi, kita kena ubah dulu jadi pecahan. 48 per dengan K sama dengan 4. Okey, soalan tadi, K duduk dekat atas. Sekarang, K duduk dekat bawah. Okey, bila K duduk dekat atas, nombor ini dengan nombor ini boleh darab. Kita dapat nilai K. Sekarang, K duduk kat bawah. Bolehkah kita darab? Tak boleh kan? Jadi, tengok dekat sini. 48 per. Bermaksud 48 bahagi 48 bahagi 48 per dengan 4 ataupun 48 bahagi dengan 4. Jadi kita nak cari nilai K. Sekarang 48 bahagi dengan 4. 48 bahagi dengan 4. Kita kena selesaikan soalan ini dalam bentuk lazim bahagi untuk dapatkan nilai K. Jadi, 48 bahagi dengan 4. 1 kali 4, 4 tolak, dapat sifar. 8 ini turun. 2 kali 4 sama dengan 8. Okey, 8 tolak 8, sifar. Sifar tolak sifar, sifar. Jadi, K adalah 12. Okay, kita tengok balik contoh 2 tadi.
contoh 2 tadi, K duduk kat depan, K adalah anu, ada sifir, ada jawapan. Tapi kita buat operasi darab. K per 7. Okey, K 7 ni kena darab dengan 56. Bila K duduk dekat atas. Bila K duduk dekat bawah, anu duduk dekat bawah, kita masih gunakan operasi bahagi. Walaupun soalan asal adalah bahagi, kita masih gunakan operasi bahagi. Sebab 48 per dengan 4. 48 bahagi dengan 4. Okey, untuk soalan ni K duduk dekat bawah, kita buat operasi bahagi balik. Okey, bahagi, kita buat bahagi. Untuk soalan 2 tadi, K duduk dekat atas. Nombor bawah dengan atas boleh darab. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid tak berapa faham contoh 3 tadi, kita lihat contoh 4 dan contoh 5 sekarang. Okey, M bahagi 2 sama dengan 142. Jadi pertama sekali kita kena ubah jadi pecahan. M bahagi ini ubah jadi per dengan 2 sama dengan 142. Untuk cari M, nombor bawah dengan atas kena darab. Jadi 142 ini kena darab dengan 2. Kita buat dalam bentuk lazim. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. Jadi M adalah 284. Sekarang kita lihat contoh 5 pula. Okey, sama macam contoh 4 tadi, iaitu kita kena ubah jadi pecahan dulu. Okey, 50 per dengan M sama dengan 5. Okey, tengok dekat contoh 4 tadi, M duduk dekat atas. M duduk dekat atas, 2 kena darab dengan 142. Okey, dapat jawapan untuk M. Sekarang, M duduk dekat bawah. 50 per 50 bahagi. Jadi, untuk cari M, 50 ini bahagi 5. Buat dalam bentuk lazim, bahagi. 50 bahagi 5. 1 kali 5, 5. 5 tolak 5, sifar. Sifar ni boleh naik dekat atas. Jadi M sama dengan 10. Nampak tak perbezaan? Bila M duduk dekat atas, yang ni darab dengan yang ni. Bila M duduk dekat atas, nombor atas bahagi dengan nombor ini. Baik murid-murid, sekarang kita lihat contoh yang terakhir. Peta kosong bahagi 15 sama dengan 170. Peta kosong ini pun adalah anu. Jadi caranya lebih kurang sama macam contoh-contoh lepas, iaitu kita kena ubah jadi pecahan. Peta kosong duduk dekat atas. Bahagi ini kita ubah jadi per 15 sama dengan 170. Untuk cari peta kosong, kita kena darab. Nombor ini dengan nombor ini kena darab. Jadi, untuk cari peta kosong, 170 darab dengan 15. Untuk selesaikan soalan ini, kalau kamu nak guna darab biasa pun boleh. Kamu nak guna darab lattice pun boleh. Kita guna kaedah lattice. 170 darab dengan 15. Jadi, kita buat satu peta dulu. 170 ada 3 digit. Jadi, pecahkan 3. 15 ada 2 digit. Pecahkan 2 bahagian. Tulis 17 sifar. 15 tulis sini. Bucu dengan bucu kena sambung. 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 Okey, sifar kali 1 dapat sifar. 7 kali 1 dapat 7. 1 kali 1 dapat 1. Sifar kali 5 dapat sifar. 7 kali 5 dapat 35. 1 kali 5 dapat 5. Okey, bawah garis ni sifar. Bawah garis ni 5 tambah sifar. Okey, dapat 5. Bawah garis ni 5 tambah 3, 8. 8 tambah 7 dapat 15. 5 sini, 1 pi atas. 1 tambah 1 dapat 2. Sifar dekat atas. Jadi jawapannya adalah 2550. 2550. Jadi jawapan yang sepatutnya ada dekat sini adalah 2550.
2550 bahagi dengan 15 dapat 170. Baik murid-murid, ini adalah 4 soalan untuk murid-murid. Murid-murid boleh jawab soalan-soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar dalam video ini. Sekiranya murid-murid masih tak faham, sila ulang balik video ini. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ini, murid-murid boleh klik like. Kalau murid-murid tak suka video ini, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.